Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada petang yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami selok-belok ilmu-ilmu Islam, dan moga-moga kita menjadi orang yang ilmu itu memberikan manfaat kepada diri kita, lalu kita menjadi hamba Allah yang taat dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan minggu lepas kita telah pun masuk di dalam tajuk berkenaan dengan an-naskhu, berkenaan dengan proses bagaimana satu ketika dahulu ada beberapa hukum yang pernah berkuat kuasa, kemudian akhirnya datang dalil yang lain sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dalil yang datang agak lewat itu telah bercanggah dengan dalil yang lebih awal. Lalu akhirnya yang diamalkan adalah dalil yang lebih lewat, dan dalil yang lebih awal sudah tidak lagi diamalkan. Maka proses ini dinamakan sebagai an-naskhu. Hatta dalam bahasa Melayu kita pun kalimah ini diambil. Kita kata hukum ini telah dimansuhkan, maknanya telah berlaku an-naskhu padanya. Maknanya hukum itu telah mansuh, hukum itu sudah tidak lagi diamalkan kerana sudah tidak lagi berkuat kuasa. Dan alhamdulillah dalam pertemuan lepas kita juga telah menyatakan bahawa an-naskhu di sisi syariat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu apa yang bakal berlaku lalu akhirnya Allah menukar hukum sebab Allah baru tahu, mustahil, kerana ia adalah perkara yang menafikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya an-naskhu berlaku atas dasar kerana Allah Subhanahu Wa Taala mahu memberikan kebaikan kepada kaum muslimin pada satu zaman, dan apabila sudah berlaku perubahan terhadap kaum muslimin, maka Allah menukar kepada hukum yang lebih sesuai bagi mereka. Dan dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu hukum itu ditukar daripada satu hukum kepada satu hukum adalah atas dasar untuk menguji keimanan dan ketaatan kaum muslimin. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah disebut oleh Sayyidina Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu Subhanahu Wa Taala, iaitu kita akan masuk kepada perbahasan berkenaan dengan beberapa pecahan-pecahan ataupun pembahagian kepada an-naskhu. InsyaAllah kita akan menelitinya sebentar nanti. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kefahaman kepada kita. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-alim al-allama Imam al-Haramain Abil Ma'ali Abdul Malik ibni Abi Muhammad Abdullah ibni Yusuf Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anna Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Al-mutawaffa fi syahri Rabi'il Akhir sanata 78 wa 400 min hijratin Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Sayyidina al-Imam Al-Juwaini Imamul Haramain Abul Ma'ali
wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi wan naskhu ila badalin wa ila ghairi badal wa ila ma huwa aghladhu wa ila ma huwa akhaffu wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi wa naskhus sunnati bil kitabi wa bis sunnati wa naskhul mutawatiri bil mutawatir wa naskhul ahadi bil ahad wa bil mutawatir wa la yajuzu naskhul kitabi bis sunnah wa lal mutawatiri bil ahad lianna syai'a innama yunsakhu bimithlihi aw bima huwa aqwa minhu. Itulah kenyataan yang berbaki yang insya-Allah kita akan bincangkan pada pertemuan kali ini. Yang kenyataan ini kesemuanya merujuk kepada tajuk an-naskhu. Qala Sayyidina al-Imam al-Haramain wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi. Maka sekarang Imam al-Haramain akan menerangkan kepada kita tentang pada situasi apa boleh berlaku an-naskhu. Bilakah boleh berlaku an-naskhu? Boleh ke Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dimansuhkan disebabkan datang ayat Al-Quran yang lain? Atau bolehkah ayat Al-Quran dimansuhkan dengan hadis Nabi? Maka inilah perbahasan yang ingin dibincangkan oleh Sayyiduna Al-Imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi kata beliau, wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi. Yajuz maknanya boleh. Boleh dengan maksud tidak mustahil secara akal. Tidak mustahil dari sudut akal. Jadi jaiz di sini iaitu jaiz aklan. Dalam masa yang sama ianya berlaku dari segi syariat. Wa yajuz naskhul kitabi bil kitabi. Maknanya boleh secara akalnya tidak menjadi satu perkara yang dianggap satu benda yang mustahil sekiranya berlaku ayat Al-Quran, maknanya naskhul kitab, ayat-ayat Al-Quranul Karim dimansuhkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Jadi sebahagian ayat Al-Quran dimansuhkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Jadi an-nasikh dan juga al-mansukh, dalil yang menasahkan dan juga dalil yang dinasahkan, kedua-duanya daripada Al-Quran. Maka ini tidak menjadi mustahil. Oh, maafkan saya terlangkau subhanallah. Maafkan saya terlangkau satu muka surat. Okey, kita kembali semula. Qala rahimahullahu azza wa jal wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Okey. Boleh untuk berlaku nasakh pada ar-rasm, iaitu pada bacaan, pada tulisan, wa baqa'ul hukmi, manakala hukum pula kekal. Biasanya kita faham secara kebiasaan dia, apabila satu petikan daripada ayat Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW sudah dimansuhkan bacaannya, ayat Al-Quran lah yang lebih jelas, ayat Al-Quran apabila sudah tidak lagi dibaca sebagai ayat Al-Quran, maknanya satu ketika dahulu adalah ayat Al-Quran, kemudian datang dalil yang menunjukkan bahawa ayat Al-Quran tersebut sudah tidak lagi menjadi ayat Al-Quran. Biasanya apabila berlaku begitu, yang kita faham, hukum yang disebut oleh ayat tersebut juga akan dimansuhkan, akan dihilangkan sekali. Namun secara akalnya tidak menjadi masalah apabila kalau ada satu ayat Al-Quran sebagai contoh, dulunya adalah ayat Al-Quran, lalu datang dalil menunjukkan bahawa ayat ini sudah tidak lagi menjadi ayat Al-Quran. Maksudnya sudah tidak lagi boleh dibaca dalam solat sebagai ayat Quran. Tidak lagi kalau kita baca mendapat pahala sebagaimana yang disebut dalam hadis, ayat Al-Quran ni kalau kita baca satu huruf dapat 10 pahala. Maknanya ayat itu sudah tidak lagi dianggap sebagai Al-Quran. Jadi dia seperti ayat biasa, walaupun pada asalnya dia adalah merupakan wahyu Allah yang diturunkan dalam bentuk Al-Quranul Karim. Jadi kata Imamul Haramain Al-Juwaini, tidak menjadi satu perkara yang mustahil dari segi syariat kalau maknanya satu ayat Al-Quran dibatalkan, maksudnya dinasahkan bacaannya, manakala hukum ayat tersebut pula masih kekal. Ianya tidak dianggap sebagai satu perkara yang bercanggah dengan akal.
Ramai para ulama mendatangkan contoh bagi naskhur rasmi wa baqaul hukmi ini dengan ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah, atau boleh juga kita baca farjumuhuma al-battah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ayat ini kalau kita buka Al-Quran pada hari ini, kita buka mushaf, kita tidak akan mendapati ayat ini ada dalam mana-mana surah. Namun berdasarkan hadis Nabi SAW, para sahabat menyatakan bahawa ayat ini adalah merupakan di antara ayat Al-Quran yang pernah turun dan pernah ditulis di dalam mushaf. Namun akhirnya ayat ini ditiadakan ketika mana Nabi SAW mengumpulkan Al-Quranul Karim. Maknanya akhirnya para sahabat sewaktu menyalin semula Al-Quran, mereka tidak memasukkan ayat ini kerana ayat ini sudah dimansuhkan. Dimansuhkan dari sudut apa? Dari sudut bacaan ataupun dari sudut hukum. Kata para ulama, ayat ini hanya dimansuhkan dari sudut bacaan. Ayat ini berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Orang tua lelaki dan orang tua perempuan, apabila mereka berdua berzina, maka rejamlah mereka berdua sungguh-sungguh. Nakalam minallah, sebagai satu pencegahan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa orang tua lelaki dan orang tua perempuan, maknanya orang tua di sini adalah orang lelaki dan orang perempuan yang sudah berkahwin. Biasanya orang tua dah kahwin, orang muda selalunya tak kahwin lagi. Jadi maksud orang tua di sini iaitu lelaki ataupun wanita yang pernah berkahwin. Jadi kalau mereka berzina selepas mereka pernah berkahwin, maka hendaklah direjam mereka. Hendaklah mereka direjam. Direjam sampai mati. Dan ianya adalah merupakan apa yang dibawa oleh ayat ini. Namun, akhirnya ayat ini dimansuhkan bacaannya. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita tidak akan mendapati ayat ini ada pada mana-mana surah. Jadi maknanya ayat ini sudah tidak lagi boleh untuk kita jadikan sebagai bacaan Al-Quran kita. Contoh, sewaktu kita sembahyang tarawih ke, sembahyang sunat ke, lepas baca surah Al-Fatihah tiba-tiba lepas waladdallin amin, lepas tu bismillahirrahmanirrahim asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Tidak lagi boleh. Kalau kita buat juga batal sembahyang kita kerana kita sudah bercakap-cakap dengan bukan lagi zikrullah, bukan lagi dengan berbicara dengan Allah, bukan lagi dengan ayat Al-Quran, bukan lagi kita berbicara dengan Nabi SAW. Maka salat akan batal kerana ia dianggap sebagai ucapan ajnabi, ucapan luar. Jadi maknanya ayat ini sudah dibatalkan dari segi pembacaannya. Namun hukum bagi ayat ini masih kekal. Sebab itu dari segi pensyariatan hukum bagi penzina lelaki dan juga penzina perempuan, sekiranya penzina lelaki atau penzina perempuan sabit kesalahan mereka berdasarkan kriteria yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, apabila cukup syarat-syaratnya dan mereka mesti dijatuhkan hukuman, sekiranya penzina itu sama ada lelaki atau perempuan, sekiranya mereka pernah berkahwin sebelum itu, maka hukumannya adalah rejam sampai mati. Jadi kalau penzina tu kata mana bukti, tiba-tiba dia kata mana bukti bahawa saya hendaklah direjam. Kalau qadi tu kata kerana Allah Taala pernah berfirman asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakala minallah. Kebetulannya penzina tu dulu pernah baca kitab Waraqat. Lalu dia kata, "Hai Syekh, Imam Haramain kata wa yajuzu naskhul rasmi." Boleh berlaku pembatalan dari segi bacaan. Ayat ini sudah tidak boleh lagi dibaca. Lalu qadi boleh jawab, wa baqaul hukmi. Adapun hukum, maka hukumnya masih kekal. Jadi maknanya hukum ayat ini masih kekal walaupun ayat ini sudah tidak lagi dianggap sebagai ayat Al-Quranul Karim walaupun pernah turun sebagai ayat Al-Quran. Okey. Ada juga perbahasan para ulama dalam isu adakah berlaku contoh ayat Al-Quran yang
pernah turun kemudian dibatalkan bacaannya. Namun hukumnya masih kekal. Kalau ikut Fadilatul Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, tidak ada sebarang ayat Al-Quranul Karim yang pernah turun sebagai ayat Quran tiba-tiba dibatalkan pembacaannya. Tidak ada sama sekali. Lalu kalau kita bincang dengan Syekh Abdullah Al-Ghumari, kita datangkan contoh ini. Kata beliau, ayat ini hanya sabit dengan hadis ahad. Jadi syarat kepada Al-Quran, kalau satu ayat itu ingin dianggap sebagai Al-Quran, dia mesti sabit dengan ayat dengan cara mutawatir, dengan cara mutawatir, bukan dengan cara ahad. Jadi oleh kerana hadis yang menunjukkan bahawa ayat ini merupakan ayat Al-Quran satu ketika dahulu, hadis itu sendiri adalah hadis ahad, maka Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari berpendapat bahawa ianya tidak boleh menjadi contoh kepada ayat Al-Quran yang dahulunya pernah ada kemudian dibatalkan bacaannya. Namun kalau kita lihat pandangan para ulama lain, mereka berpendirian bahawa ini adalah contoh ayat yang dulunya adalah Al-Quran lalu dibatalkan pembacaannya. Dan Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, murid Syekh Abdullah Al-Ghumari, Syekh Yusri guru kami, Syekh Yusri juga menyatakan bahawa beliau bersetuju dengan apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, kerana syarat kepada ayat Al-Quran mesti dia sabit dengan mutawatir. Mesti sabit secara mutawatir. Mesti ramai para sahabat menyatakan bahawa ia adalah ayat Al-Quran. Dalam keadaan bilangan para sahabat yang menyatakan itu terlalu ramai sehingga mustahil bilangan itu berpakat untuk melakukan kesilapan. Okey. Tapi kalau seorang sahabat atau dua orang sahabat atau tiga orang sahabat cakap ini ayat Quran, maka ia tidak dianggap sebagai mutawatir, maka dia adalah ahad. Bila ia ahad, maka bacaan itu akan dianggap sebagai syadz. Qiraah syadzah, bacaan yang asing, bacaan yang dianggap pelik, yang tidak dianggap sebagai ayat Al-Quran. Sebagai contoh qiraah syadzah, kalau kita pernah dengar, Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Maafkan saya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhshallaha, kita baca secara mansub dengan baris atas pada lafzul jalalah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba Allah adalah para ulama. Maknanya para ulama takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, iaitu orang yang kenal Allah, mereka akan tahu siapakah Allah, lalu mereka akan gerun dan gentar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bacaan yang kita jumpa dalam Al-Quranul Karim. Namun ada riwayat yang menyatakan cara bacaannya bukan innama yakhshallaha, sebaliknya bacanya adalah innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Kalau yang mula-mula tadi yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang ada dalam mushaf kita, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Jadi dia akan memberi makna yang hanya takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba Allah adalah para ulama. Jadi para ulama sahaja yang takut kepada Allah. Namun kalau ikut bacaan syazah, qiraah syazah, qiraat atau pembacaan Al-Quran yang diriwayatkan bukan secara ramai tapi dengan bilangan yang sedikit, mereka membaca dengan innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Sesungguhnya sesungguhnya Allah sahaja yang takut di kalangan, sesungguhnya Allah sahaja yang takut kepada para ulama. Maksudnya dalam ramai-ramai hamba Allah, yang Allah takut hanya kepada para ulama. Terbalik pula jadi Allah pula yang takut kepada para ulama, bukan para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ianya diriwayatkan secara bukan mutawatir. Maka apabila diriwayatkan bukan dengan secara mutawatir, maka ianya tidak dianggap sebagai ayat Al-Quran Al-Karim. Maka kata Syekh Abdullah Al-Ghumari dan juga Syekh Yusri bin Rushdi, guru beliau, murid beliau, kata Syekh Yusri bin Rushdi selaku murid Syekh Abdullah Al-Ghumari, beliau setuju dengan pandangan Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang menyatakan bahawa ayat Al-Quran mesti syaratnya adalah mutawatir. Kalau tidak mutawatir, maka tidak dianggap sebagai ayat Al-Quran Al-Karim. Ustaz Raziki smart Ustaz. Ustaz Raziki pun smart juga. Ustaz Raziki lagi smart belana. Allah barik fiik.
wa razaqaka Allahu azza wa jalla wajhan muniran jayyidan mujammilan wa munawwiran wa munira. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kata Syekh Imam Al-Haramain Al-Juwayni seterusnya, wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Maksud dia, wa yajuzu aidan naskhu al-hukmi wa baqa'u ar-rasmi. Setelah mana Imam Al-Haramain menyatakan secara akalnya tidak menjadi masalah untuk ayat Al-Quran satu ketika dahulu ayat Al-Quran tiba-tiba dibatalkan pembacaannya, kemudian hukumnya pula kekal, tidak perlu dibatalkan. Ustaz Bukhari pula, Allah barik fiik Ustaz Bukhari, jangan kacau, nanti kalau saya gelak saya tak boleh nak mengajar. Allah barik fiik. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi kalau ikut Imamul Haramain, boleh, tak ada masalah sekiranya bacaan Al-Quran dibatalkan, sudah tidak lagi dianggap sebagai bacaan Al-Quran, namun hukumnya masih kekal. Dalam masa yang sama, kata Imam Al-Haramain, boleh juga kalau hukumnya yang dinasahkan, namun bacaan ayatnya masih ada dalam Al-Quranul Karim. Maknanya kalau kita buka Al-Quran, kita akan jumpa ayat tu masih ada. Namun dalam masa yang sama, ayat itu tidak boleh menjadi dalil untuk seseorang mujtahid tidak lagi boleh menjadikan ayat itu sebagai dalil mereka untuk mengeluarkan hukum hakam fiqh. Maknanya dia terbalik daripada yang pertama. Kalau yang tadi hukum kekal tetapi bacaan sudah tidak ada. Yang kedua ni pula bacaan masih ada, masih tetap kekal sampai ke hari kiamat. Namun dalam masa yang sama, ayatnya itu sudah tidak lagi boleh dijadikan sebagai dalil. Cuma masih boleh dijadikan sebagai bacaan Al-Quran Al-Karim. Contohnya apa? Contohnya apa yang ada dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat yang ke-240. Okey, siapa yang ada mushaf boleh buka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 240, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu, wahai orang-orang lelaki, orang yang meninggal di kalangan kamu semua, lalu dia, iaitu para lelaki yang meninggal tadi, meninggalkan pula para isteri, maka sebagai wasiat untuk isteri-isteri mereka yang masih hidup adalah isteri-isteri mereka hendaklah berada di rumah si suami tadi selama setahun tanpa boleh dikeluarkan. Maknanya si isteri boleh berada di rumah suaminya selama setahun. Boleh berada di rumah suaminya selama setahun. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-240, ayat ini telah dimansuhkan. Dari sudut apa? Dari sudut hukumnya. Iaitu dimansuhkan dengan ayat surah Al-Baqarah juga, iaitu pada ayat yang ke-234 yang berbunyi, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Okey, orang-orang lelaki yang telah meninggal dunia di kalangan kamu semua dan mereka telah meninggalkan pula isteri-isteri, maka para isteri tersebut hendaklah menunggu, hendaklah beriddah di rumah suami-suami mereka tersebut selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ikut ayat yang pertama, si isteri hendaklah berada di rumah suaminya, rumah almarhum suaminya itu selama setahun. Tapi dalam ayat yang kedua ini, si isteri kena berada di rumah tersebut selama 4 bulan 10 hari. Kalau lepas tu isteri nak pindah rumah, silakan. Kalau nak terus duduk di rumah suaminya, ya silakan juga. Tapi maknanya tidak boleh keluar daripada rumah suaminya selama 4 bulan 10 hari. Iaitu iddah bagi wanita yang kematian suami. Tapi kalau ikut ayat yang sebelumnya, hendaklah berada selama setahun. Mata'an ilal haul ghaira ikhraj. Ayat yang dimansuhkan ini masih ada dalam Al-Quranul Karim, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-240, ayat yang ke-240. Jadi ini contoh kepada ayat Al-Quran yang telah dimansuhkan
dari segi hukumnya, maksudnya sudah tidak lagi boleh dijadikan sebagai dalil untuk seseorang faqih itu mengeluarkan hukum hakam berdasarkan ayat ini. Walau bagaimanapun, ayat ini boleh terus dibaca kerana dia adalah ayat Al-Quranul Karim. Maksudnya kalau dibaca dalam sembahyang tetap sah kerana dia adalah ayat Al-Quran. Maknanya dari segi, adakah boleh bacaan dinasahkan? Boleh. Tetapi hukumnya masih kekal? Tak ada masalah. Boleh ke hukum masih kekal? Bacaan masih kekal tetapi hukum sudah dimasukkan? Juga tidak menjadi masalah. Bahkan berlaku hukum masih kekal, bacaan masih kekal walaupun hukumnya sudah dimansuhkan, itu memang berlaku. Qala rahimahullahu azza wa jalla wan naskhu ila badalin wa ila ghairi badal. Boleh juga, kata Imamul Haramain Al-Juwayni, wa yajuzu aid. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni, wan naskhu ila badal. Maksudnya wa yajuzu aidan an-naskhu ila badal. Boleh sesuatu ayat itu, sesuatu hukum itu dinasahkan kemudian ada gantinya. Maknanya hukum dinasahkan, dalam masa yang sama digantikan pula dengan hukum yang lain. Boleh, tak ada masalah. Bahkan berlaku. Contohnya, sebagaimana menghadap Baitullahi Al-Haram. Satu ketika dahulu, Nabi SAW beserta dengan para sahabat, mereka menghadap, baginda dan juga para sahabat menghadap Baitul Maqdis, yang merupakan kiblat kepada Nabi Allah Musa, kiblat kepada Nabi Allah Isa, kiblat kepada Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Sewaktu para Nabi ini salat satu ketika dahulu, mereka salat dalam keadaan mereka menghadap Baitul Maqdis. Dan apabila Nabi SAW difardukan oleh Allah SWT untuk melakukan salat, maka kiblatnya juga, kiblat baginda Nabi SAW juga adalah sama dengan kiblat para nabi dari kalangan Banu Israel, seperti Nabi Allah Daud, Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang selepasnya. Akhirnya setelah Nabi sampai ke Al-Madinah, masih juga asal kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menukar kiblat kaum muslimin daripada Baitul Maqdis, ditukar kepada Ka'batullahi Al-Musharrafah, ditukar kepada Kaabah yang berada di Makkah Al-Mukarramah, iaitu kiblat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maksudnya satu ketika dahulu Nabi Ibrahim sewaktu salat, Nabi Ibrahim akan salat menghadap Kaabah. Namun apabila datang para Nabi Bani Israel, kiblat para Nabi Bani Israel lepas tu ditukar. Maksudnya daripada Kaabah ditukar ke Baitul Maqdis. Akhirnya pada zaman Nabi SAW, setelah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis pada asalnya, Allah Subhanahu Wa Taala menukar kiblat ke Baitullahi Al-Haram. Jadi akhirnya masjid-masjid sebelum penukaran kiblat, masjid-masjid sebelum penukaran kiblat di Madinah Al-Munawwarah, masjid-masjid itu semuanya satu ketika dahulu pernah kiblatnya menghadap ke Baitullahi Al-Muqaddas, iaitu di Baitul Maqdis di Filistin. Maknanya Masjid Nabi SAW, kalau hari ini bila kita solat di Masjid Nabi, kita menghadap ke arah dah hadapan, ke arah kiblat. Satu ketika dahulu kiblat kaum muslimin adalah arah belakang, arah belakang. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalau beliau dapat masuk dalam Masjid Nabi di kawasan asal Masjid Nabi pada zaman Nabi SAW, kalau nak masuk Raudah dah tak sempat, maka Syekh Yusri akan berada di arah belakang, bertentangan dengan arah dengan kiblat, dengan mihrab yang ada di dalam kawasan Raudah. Kerana di situ dahulu adalah merupakan tempat salat Nabi SAW. Sewaktu Nabi SAW salat menghadap ke Baitullahi Al-Muqaddas di Filistin, di Baitul Maqdis. Jadi maknanya kalau Masjid Nabi, kalau arah kiblat ke sini, Baitul Maqdis ke arah ke belakang. Maknanya masjid kiblat ke depan, Baitul Maqdis ke arah ke belakang, ke arah belakang. Okey. Jadi maknanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya masjid kiblatan ini bukan hanya satu.
Sebaliknya Masjid Nabi juga adalah Masjid Qiblatain. Masjid Quba juga adalah Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain yang dikenali dengan nama Masjid Qiblatain juga sebenarnya adalah Masjid Qiblatain. Okey. Namun mungkin orang tanya, kalau begitu kenapa dikhususkan Masjid Qiblatain yang berada di Madinah dinamakan dengan Masjid Qiblatain, sedangkan masjid-masjid lain yang didirikan sebelum penukaran kiblat kesemuanya adalah masjid yang pernah menghadap ke Baitul Maqdis. Tempat solatnya dulu pernah menghadap ke Baitul Maqdis. Mengapa Masjid Qiblatain saja dinamakan dengan nama Masjid Qiblatain? Itu masjid ada dua kiblat. Jadi kata para ulama, dikhususkan Masjid Qiblatain dengan nama Masjid Qiblatain, masjid yang ada dua kiblat, kerana peristiwa penukaran kiblat berlaku di dalam masjid tersebut. Sewaktu Nabi SAW sedang solat zuhur, sewaktu Nabi pada tak silap saya pada dua rakaat yang awal, kalau tak silap saya, pada dua rakaat yang awal Nabi ketika itu solat dalam keadaan menghadap ke Baitul Maqdis. Para sahabat solat bersama dengan Nabi. Kemudian sewaktu baginda berada di rakaat yang ketiga, turun ayat yang meminta agar Nabi menukar arah kiblat. Lalu Nabi pun terus memusingkan badan Nabi daripada menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nabi terus membelakangi Baitul Maqdis, kerana dengan membelakangi Baitul Maqdis, Nabi menghadap ke Baitullahil Haram. Jadi asal-asalnya Nabi SAW berada di hadapan, kerana ketika di belakang Nabi, bila depan, maka Nabi baik. Apabila Nabi SAW asalnya, maka apabila Nabi menukar arah kiblat, maka ketika itu Nabi berada di belakang, di bahagian saf. Lalu Nabi pun bergerak ke hadapan. Nabi pun bergerak ke hadapan. Dan ada para ulama kata tak mustahil juga para sahabat yang bergerak ke belakang Nabi. Jadi para sahabat juga berbeza keadaan macam mana suasana itu berlaku. Sebab bila sudah bertukar begitu, Nabi menghadap begini, kedua-duanya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Bila Nabi menghadap ke arah Kaabah, maka ketika itu Nabi menghadap para sahabat pula memandang wajah Nabi. Maka ketika itu sama ada Nabi yang ke depan, lalu para sahabat pun menukar arah kiblat mereka, atau yang berlaku adalah para sahabat yang pergi ke arah belakang, menukar arah kiblat mereka. Wallahu taala a'la wa a'lam. Namun yang penting, lalu masjid itu dinamakan dengan nama Masjid dua kiblat. Jadi wan nasku ila badal, nasakh hukum dinasakh dengan hukum yang lain berlaku, banyak berlaku dalam hukum hakam syariat, dan antaranya adalah proses penukaran Kaabah, maafkan saya, proses penukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahi al-Musyarrafah. Wa ila ghairi badal. Boleh juga berlaku penukaran hukum. Hukum pada asalnya adalah diamalkan, kemudian hukum itu dimansuhkan, sudah tidak lagi boleh diamalkan. Dalam masa yang hukum yang baru, maknanya dulu ada hukum, sekarang dah tak ada hukum. Dulu ada hukum, kemudian hukum itu dibatalkan, dinasahkan, kemudian digantikan dengan hukum yang baru. Ini yang dimaksudkan wa ila ghairi badal. Maksudnya wa yajuzu aidan an-naskhu ila ghairi badal. Itu yang dimaksudkan dengan wa ila ghairi badal. Maksudnya an-naskhu ila ghairi badal. Contohnya apa para hadirin yang dirahmati? Contohnya adalah apa yang berlaku pada Mujadilah, ataupun boleh juga dibaca Al-Mujadalah pada ayat yang ke-12. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha karim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman,
apabila kamu berbisik-bisik dengan Nabi alaihi salatu wasalam, bila kamu nak berbincang secara personal, secara seorang diri dengan Nabi, ada hukum yang kamu nak tanya pada Nabi, maka hendaklah kamu memberikan, faqaddimu, hendaklah kamu mendahulukan sebelum daripada kamu berbicara dengan Nabi secara seorang-seorang itu, secara berbisik, hendaklah kamu dahulu dengan memberikan sedekah, dengan memberikan sedekah. Jadi maknanya satu ketika dahulu diwajibkan ke atas kaum muslimin, kalau mereka ingin bertanya hukum kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum mereka bertanya hukum kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka hendaklah bersedekah. Cuma kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, sewaktu beliau menghuraikan ayat ini kepada kami, kata beliau, ramai orang berpendapat ini menunjukkan kaum muslimin wajib memberikan sedekah, memberikan hadiah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka kena bagi sesuatu kepada Nabi baru tanya soalan. Cuma kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, sebenarnya kefahaman ini adalah salah. Yang betulnya adalah kaum muslimin diwajibkan memberikan sedekah kepada orang fakir di kalangan kaum muslimin sebelum mereka memberikan atau sebelum mereka bertemu dengan Nabi untuk bertanya soalan-soalan yang bersifat peribadi. Maknanya muslimin nak tanya soalan kepada Nabi, jangan terus mana-mana orang miskin, cari mana-mana orang fakir, kemudian berilah sedekah kepada mereka. Setelah kamu memberikan sedekah kepada mereka, barulah kamu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tanya soalan tersebut kepada Nabi personal, secara seorang diri. Jadi ini adalah merupakan satu tuntutan syariat satu ketika dahulu yang mewajibkan kaum muslimin untuk berikan sedekah kepada kaum muslimin terlebih dahulu sebelum mereka bertanya soalan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Namun dalam ayat surah Al-Mujadilah, Allah sahkan hukum yang ada dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-12. Maknanya ayat masih kekal. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-12 ini adalah merupakan contoh kepada ayat Al-Quran yang satu ketika dahulu berkuat kuasa hukumnya, namun hari ini sudah tidak berkuat kuasa hukumnya, sekalipun bacaannya masih berterusan sebagai ayat Al-Quran Al-Karim. Ayat yang ke-13 berbunyi, Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ini bermaksud, adakah kamu rasa susah, kamu rasa sukar untuk kamu mendahulukan sedekah sebelum kamu bertanya soalan kepada Nabi? Allah tanya, kalau kamu Allah menerima taubat kamu semua, maka hendaklah kamu semua mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hendaklah kamu mentaati Allah dan Rasulnya. Allah adalah maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kita tengok ayat ini, Allah tak kata pula, kalau kamu tidak mahu sedekah, kamu kena buat perbuatan sekian. Walaupun Allah kata, sekiranya kamu tidak mahu melakukan, maka hendaklah kamu menunaikan salat. Menunaikan salat telah wajib sebelum, juga dengan zakat, begitu juga taat kepada Allah, taat kepada Allah, melakukan apa yang aku telah suruh tersebut. Okey, tak apa, hendaklah kamu melakukan perbuatan yang telah diwajibkan sebelum ini, iaitu mendirikan salat, membayar zakat, taat kepada Allah, taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi maknanya hukum memberikan sedekah sebelum seseorang itu bertanya soalan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hukum ini sudah tidak lagi. Subhanallah,
Walaupun hukum itu sudah tidak berkuat kuasa, ianya tidak boleh digantikan dengan hukum yang lain. Maksudnya dia diberhentikan begitu tanpa sebarang ganti. Jadi berlaku nasakh secara hukum, dalam masa yang sama tidak pula digantikan. Maknanya nasakh ni boleh berlaku dalam banyak keadaan. Sama ada digantikan ke atau tak digantikan ke, sama ada nasakh tu berlaku secara hukumnya ke, atau yang berlaku bukan secara hukum tapi bacaan ke, semuanya boleh berlaku. Seterusnya Imam Al-Haramain mendatangkan lagi sambungan kepada ucapan beliau. Nasakh ni mesti hukumnya mesti lebih ringan. Satu hukum itu apabila dimansuhkan mesti hukum yang baru mesti lebih ringan, tidak semestinya. Kata beliau, wa ila ma huwa aghlazu wa ila ma huwa akhafu. Maknanya boleh berlaku wa yajuzu an-naskhu ila wa yajuzu aidan an-naskhu ila ma huwa akhaf. Jadi boleh berlaku nasakh, hukum itu dimasukkan kemudian digantikan dengan hukum yang lebih dinasahkan. Satu ketika dahulu hukumnya lebih ringan, namun hari ini kita tak boleh lagi berpegang dengan hukum yang lama kerana sudah digantikan dengan hukum yang baru. Dalam masa yang sama, hukum yang baru tersebut lebih berat berbanding dengan hukum yang dimansuhkan. Allah barik fi. Terima kasih kepada doakan saya Ibu Nur Rahimi. Doakan saya jadi orang alim dan soleh macam ustaz. Sebenarnya saya banyak dosa. Nanti Allah kalaulah Allah buka hijab saya, nescaya tuan-tuan geli untuk melihat wajah saya. Moga-moga Allah terus menutup saya dan juga kita semua daripada dosa, dan moga-moga Allah mengampunkan semua dosa kita. Allahumma amin. InsyaAllah sepatutnya minggu lepas lagi kita dah mula baca kitab Qurratul Ain. Sambung bacaan Qurratul Ain. Namun disebabkan berlaku masalah sedikit, jadi saya insyaAllah kalau tak ada arah melintang, ada umur, Ahad ni kita akan baca kitab Qurratul Ain insyaAllah. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akan sambung bacaan yang kita berhenti sebelum ini. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey. Apa contoh hukum yang satu ketika dulu senang, namun sudah hukum itu dimasukkan, digantikan pula dengan hukum yang lebih berat berbanding dengan hukum yang lama. Kata para ulama, contohnya adalah apa yang berlaku pada kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184, kita akan menemui ayat yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal fidyatun ta'amu miskin. Ke atas orang yang mampu untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan. Cuma ketika itu satu ketika dahulu saya terlupa saya tepatnya. Dulu satu ketika dahulu bulan betul. Satu ketika dahulu bulan Ramadan tidak diwajibkan. Yang wajib ke atas kaum muslimin adalah berpuasa pada hari Ashura. Kemudian Ashura dinasahkan hukumnya di bulan Ramadan. Namun kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan tidak kena berpuasa. Orang yang mampu berpuasa tak semestinya kena berpuasa. Sebaliknya kata Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ke atas orang yang mampu untuk berpuasa. Dia ada kemampuan untuk berpuasa. Dia juga boleh untuk membayar fidyah berupa makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Maknanya kalau dia mampu berpuasa, dia sihat, tapi dia rasa hari ni malas nak puasa, tak larat lah. Walaupun dia mampu, dia tak ada sakit, dia tak ada apa. Tapi dia kata, hari ni saya tak puasa kot. Jadi, dia tak berpuasa. Bayar fidyah. Hendaklah membayar fidyah makanan kepada orang miskin. Ketika pada bulan Ramadan, siapa nak puasa silakan, tak nak puasa, tetapi hendaklah membayar fidyah. Hendaklah membayar fidyah.
dalam masa yang sama kalaulah dia mahu berpuasa, ya silakan, tak ada masalah. Ini adalah hukum yang dikuat kuasa satu ketika dahulu. Keizinan ke atas kaum muslimin, kewajipan ke atas kaum muslimin satu ketika dahulu, sama ada berpuasa, bayar fidyah. Akhirnya ayat ini dimasukkan dengan ayat dalam surah yang sama. Surah yang sama, ayat yang sama. Subhanallah, ayat ni panjang. Ayat yang sama, sambungan kepada ayat ini berbunyi, faman syahida minkum barang siapa yang telah melihat di kalangan kamu semua akan bulan Ramadan, ataupun sirah fiqahnya, kalau dia tak tengok sendiri pun orang yang tolong bagi tahu, orang yang dipercayai memberitahu, maka yang puasa. Yang penting bila masuk saja bulan Ramadan, sama ada dengan apa cara sekali atas kaum muslimin ketika itu, Allah Ta'ala kata falyasumhu, hendaklah orang itu berpuasa. Kalau tak nak puasa, sila tahulah kita bahawa hukum ditukar. Ketika dahulu ada kelonggaran, sama ada nak puasa pada bulan Ramadan boleh, tetapi hendaklah membayar fidyah. Kepada kalau sudah mampu berpuasa, kamu wajib berpuasa. Dah fidyah dah. Bayar fidyah hanya kepada orang yang tidak mampu berpuasa. Maksudnya kalau dia dah tak mampu berpuasa, dia sakit, doktor kata jangan penyakit, maka orang ini sajalah yang boleh untuk tidak berpuasa. Dalam masa yang sama, dia wajib untuk membayar fidyah. Tapi kalau orang yang mampu berpuasa, dia sihat, dia tak sakit, boleh ke dikata malas nak puasa? Tidak boleh, kerana Allah SWT telah pun menasahkan ayat yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dinasahkan dengan ayat yang berbunyi faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Orang yang sudah melihat anak bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini sudah kan dan digantikan dengan hukum yang baru. Pun begitu, kalau kita fikirkan mana yang lebih ringan, wajib berpuasa tanpa sebarang pilihan yang lain kalau kita mampu, atau kalau kita mampu, kita boleh buat pilihan sama ada nak puasa ataupun tak nak puasa tapi bayar fidyah. Sebenarnya lebih ringan adalah hukum yang lama. Allah Subhanahu Wa Taala menasahkan hukum yang lama, maka kita pada hari ini, walaupun ayat ini kita baca dalam surah Al-Baqarah, tapi ayat ini sudah tidak lagi boleh menjadi dalil untuk mengatakan saya Allah kata Allah Ta'ala kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Tak ada dah, kerana ayat itu telah dinasahkan hukumnya, sekalipun bacaannya masih kekal. Qala rahimahullahu azza wa jalla wa ila ma huwa akhafu. Kalau tadi hukum lama lebih ringan, hukum yang baru dan berkekalan masih lebih berat. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa ila ma huwa akhafu. Maksud dia wa ila ma huwa akhafu. Di masalah tidak juga menjadi masalah sekiranya berlaku nasah terhadap satu hukum, yang mana hukum yang dinasahkan itu, hukum yang dimansuhkan itu, dia lebih berat. Akhirnya ditukar kepada hukum yang lebih ringan. Hukum yang satu ketika dahulu adalah berat, hari ini hukumnya lebih ringan. Dan hari ini yang terpakai adalah yang paling ringan tersebut. Jadi, ianya juga tidak menjadi masalah. Dan ini juga berlaku di dalam syariat kita. Contohnya, dalam isu peperangan lah. Isu peperangan, satu ketika dahulu, kalau di peringkat awal permulaan Islam, kalau tentera orang Islam 1/10 daripada bilangan Islam, maka orang Islam tidak boleh lari daripada medan perang. Mesti tetap di medan perang dan tidak boleh berundur. Maknanya kalau kaum muslimin ada 100, dalam masa yang sama orang bukan Islam ada 1000,
100 dengan 1000, maknanya lawan dengan 10. Betul tak? 100 satu orang kena lawan dengan 10. Maknanya bilangan ni, satu orang nak lawan 10 orang. Satu ketika dahulu, kalaulah itu bilangannya, tidak boleh lari. Lebih daripada bilangan itu, barulah kaum muslimin boleh lari, sebab bilangan sudah tidak sama padan. Ianya adalah sebagaimana disebut dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Nabi harridil mu'minina 'alal qital. Ya ayyuhan Nabi harridil mu'minina 'alal qital. In yakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Wahai orang yang beriman, wahai Nabi, subhanallah, kalau kita buka Al-Quran, bila Allah memanggil Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memanggil dengan panggilan ya ayyuhar rasul, wahai Nabi, wahai Rasul. Kalau kita tengok untuk nabi-nabi yang lain dalam Al-Quran, Allah sebut ya Musa, ya Ibrahim, ya Daud, dipanggil terus dengan nama nabi-nabi tersebut. Tetapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sengaja Allah bezakan untuk menunjukkan bahawa Rasulullah adalah merupakan lain daripada yang lain. Walaupun semua nabi-nabi adalah nabi, namun ketua tidak lain tidak bukan adalah Sayyidina Nabi alaihi salatu wasallam. Bezakan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah menganugerahkan kita bernabikan dengan nabi yang paling istimewa sekali. Sehingga kalau kita lihat, Allah Ta'ala sengaja gaya bahasa dengan gaya bahasa Allah dengan Nabi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Berikanlah semangat kepada orang-orang beriman supaya mereka menyertai peperangan. Sebab ketika itu kaum musyrikin mula menghantar, sudah ada gerombolan tentera kaum musyrikin menyerang kaum muslimin. Maka oleh kerana begitu, mau tidak mahu, orang Islam kena mempertahankan. Sewaktu mereka berada di Makkah, Allah Ta'ala meminta kaum muslimin supaya bersabar. Sebab itu, walaupun di kalangan para sahabat ada yang kuat, sebagai contoh macam Sayyidina Umar, para sahabat Nabi yang gagah ramai, hatta Nabi SAW sendiri adalah Nabi adalah yang paling gagah sekali. Tidak ada manusia yang lebih gagah daripada Nabi SAW. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas kaum muslimin ketika itu, walau diseksa, walau dibunuh, mereka kena itu bila Sayyidina Yasir dibunuh, Sayyidina Yasir dibunuh, Sayyidina dibunuh, Sayyidina Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma diseksa, Nabi mengatakan sabran ala Yasir fa inna maw'idakum al-jannah. Bersabarlah wahai ahli keluarga Yasir, sesungguhnya janji kamu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa para sahabat tak berkumpul berlawan dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal, dengan orang musyrikin yang melawan, yang menyeksa kaum muslimin ketika itu? Lagi datang arahan Allah, sebenarnya yang datang adalah Allah meminta kaum muslimin bersabar. Maka dengan sebab itulah sewaktu para sahabat berada di Makkah, mereka tidak melakukan sebarang penentangan secara bersenjata. Apabila mereka sampai di Al-Madinah Al-Munawwarah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi SAW dengan wahyu ini, contohnya untuk menunjukkan bahawa kaum muslimin kalau mereka diserang, mereka boleh pertahankan diri mereka, bahkan wajib mempertahankan diri mereka demi untuk mempertahankan Islam dan juga kaum muslimin yang lain. Lalu Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Nabi SAW, wahai Nabi, berikanlah semangat kepada kaum mukminin untuk menyertai, untuk bersama-sama terlibat dalam peperangan. Subhanallah, saya teringat alang-alang teringat apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh alaihi wasallam.
peperangan-peperangan besar. Peperangan-peperangan kecil yang Nabi tidak sertai, bahkan Nabi hanya hantar utusan skala kecil, ada yang Nabi tidak sertai. Namun peperangan yang berskala besar, contoh macam Ahzab, Nabi menyertainya. Walaupun Nabi menyertainya, Nabi tidak pula menyertai dengan maksud Nabi juga menghunus pedang dan Nabi masuk ke medan perang. Nabi juga melawan kaum musyrikin dengan pedang Nabi. Tidak berlaku. Sebaliknya Nabi hanya berada di kemah panglima, dan Nabi berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi mungkin orang tanya soalan, kenapa Nabi tidak terlibat sekali dengan kaum muslimin? Secara orang kata apa? Secara dari sudut ketenteraannya, apa yang dibuat oleh Nabi, kerana kalaulah ketua tentera juga terlibat dalam peperangan, kalaulah ketua tentera itu syahid, maka ianya akan memberi masalah kepada tentera yang lain. Kalau mereka tidak sempat untuk mencari siapa untuk menyusun taktik peperangan yang baru, menyebabkan boleh kalah semua. Dengan sebab itulah Nabi SAW tidak terlibat dalam peperangan. Dengan maksud Nabi tidak turun ke medan, sebaliknya Nabi berada dalam kawasan peperangan. Nabi bersama dengan para sahabat menuju ke medan peperangan. Namun Nabi hanya berada di khemah berdoa memohon kepada Allah SWT. Kerana Nabi yang mengatur perjalanan peperangan. Jadi kalau berlaku apa-apa, Nabi adalah ketua turus tentera. Itu yang biasanya kita akan fahamlah kalau kita lihat tenteraan. Namun yang saya tertarik apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani sewaktu beliau menghuraikan sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu ardah di Masjid Al-Azhar Al-Sharif satu ketika dahulu. Apabila beliau menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mahukan peperangan ini berlaku secara adil. Walaupun peperangan di antara Nabi dengan kaum musyrikin adalah peperangan di antara hak dan batil. Nabi bersama dengan kebenaran, musyrikin bersama dengan kesesatan. Walaupun peperangan itu adalah atas dasar perang di antara kebenaran dan juga namun hendaklah perlawanan itu berlaku secara adil. Kita berlaku pada padang yang sama, sama kekuatan. Oleh kerana kata Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat ditandingi oleh kalau Nabi beradu perang, kekuatan Nabi mengatasi kekuatan orang lain. Kekuatan di semua segi tuan-tuan kalau kita lihat, kekuatan dari segi hubungan rumah tangga, hubungan intim antara suami isteri, kekuatan Nabi mengalahkan kekuatan orang lelaki perkasa yang lain. Dalam peperangan juga berlaku, kekuatan Nabi pernah mengalahkan orang yang kuat. Maknanya kekuatan tubuh badan Nabi itu mengatasi kekuatan mana-mana orang lain. Manusia yang paling perkasa sekali adalah Nabi SAW. Kalau Nabi turut dalam peperangan, tidak ada seorang pun akan dapat menahan. Tidak akan ada seorang pun kekuatan yang sama dengan kekuatan Nabi. Akhirnya yang berlaku adalah kekuatan Nabi adalah terlalu kuat berlawan dengan orang yang lemah. Maka Allah tidak mahu perkara itu berlaku. Dan dalam masa sama juga, Nabi merupakan rahmatan lil alami. Allahumma salli ala al-habibil mustafa qulubna wa rahmatna wa mushtaq ilaihi minna jami'an ya rabbal alamin. Nahnu nashtaq ila sidna Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, oleh kerana Allah mahukan Nabi alaihi salatu wassalam walaupun bersama-sama dengan para sahabat di medan peperangan, namun Nabi tidak turun dengan pedang-pedang Nabi untuk turun bertempur dengan kaum musyrikin. Kerana kalau berlaku pertempuran, akan berlaku ketidaksamarataan di antara Nabi dengan yang berlawan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, hatta kepada para malaikat yang turut membantu kaum muslimin dalam peperangan juga, Allah Ta'ala mentakdirkan para malaikat ketika itu, kekuatan mereka adalah kekuatan manusia biasa. Bukan lagi dengan kekuatan seorang malaikat. Kalau kekuatan malaikat, tak payah hantar 10 orang, 20 orang. Seorang malaikat saja boleh menenggelamkan, boleh mematikan satu negeri. Seorang malaikat saja dengan sekali pekik saja boleh mematikan
seluruh ahli negeri. Mereka tak perlu nak kena sampai 10 malaikat. Seorang cukup. Oleh kerana dalam perang Badar, Allah Ta'ala dalam perang-perang lain juga para malaikat turut bersama-sama dengan Nabi SAW. Maka supaya perlawanan itu adalah perlawanan yang sama rata, Allah Ta'ala kekuatan para malaikat sewaktu menyertai peperangan bersama dengan Nabi dan kaum muslimin. Kekuatan para malaikat bukan lagi dengan kekuatan seorang malaikat, sebaliknya kekuatan para malaikat ketika itu adalah kekuatan seorang manusia biasa. Lalu para malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, macam mana cara nak bunuh manusia? Dengan kekuatan kami tahu, tapi nak bunuh manusia dengan kekuatan seorang manusia itu cara mana? Lalu Allah Ta'ala sebut, tebaslah kepala mereka. Cara nak bunuhnya iaitu dengan pancung kepala. Para malaikat tanya kepada Allah Ta'ala cara-cara nak bunuh manusia dengan kekuatan seorang manusia. Nak menunjukkan bahawa Islam ini agama hatta kepada yang bukan beragama Islam. Hatta kepada bukan Islam yang memusuhi Islam, yang berlaku khianat kepada orang Islam, tetap ada keadilan kepada mereka. Apatah lagi kepada kaum bukan Islam yang bersama-sama dengan orang Islam, yang hidup harmoni bersama dengan orang Islam, sebagaimana yang berada dalam negara kita pada hari ini. Walaupun kadang-kadang berlaku sikit pergeseran, tetapi pergeseran bukan sampai kepada tahap mereka bangun untuk melawan dengan senjata. Zaman dulu yang mungkin ada komunis, tapi zaman sekarang ni mereka tidak bangun dengan senjata untuk menghuru-harakan negara. Walaupun kadang-kadang berlaku perbezaan, namun mereka tetap hidup harmoni bersama dengan orang Islam di negara Malaysia ini. Maknanya tidak boleh untuk kita menzalimi orang bukan Islam walaupun mereka tidak satu agama dengan kita. Hanya yang kita boleh berlawan adalah dari sudut hujah yang pertama, dan yang kedua, sekiranya mereka berlawan dengan senjata, mereka ketika itu sudah mengkhianati negara, ketika itu barulah mereka boleh asal mereka ketika itu bukan Islam. Ketika itu mereka adalah pengkhianat kepada negara. Dengan sebab itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mengamalkan Islam dengan sebenarnya kita akan menunjukkan keadilan yang sangat-sangat luas kepada seluruh manusia, kepada muslimin, kepada ghair muslimin, kepada yang bukan Islam sekalipun. Semuanya akan melihat betapa Islam adalah merupakan agama yang sangat menarik. Dan mana tahu Allah Ta'ala menjentik hati mereka, lalu mereka tertarik dengan Islam. Maka sebab itulah, kalau kita mengamalkan agama kita sebenarnya akan menunjukkan keindahan Islam. Amalkan Islam dalam diri kita. Nak tunggu negara semuanya, kita nak jadikan negara kita taat kepada Allah 100%, ia mungkin mengambil masa. Namun kita ada negara kita sendiri, iaitu tubuh badan kita, jasad kita. Jadikan kita seorang penguasa yang dapat mentadbir anggota jasad kita, dapat mengamalkan Islam berdasarkan kemampuan kita. Moga-moga dengan orang melihat keindahan Islam yang kita amalkan, orang tertarik, orang mendapat hidayah. Lalu dengan tanpa disangka-sangka, kita menjadi Allahumma amin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat selesai kepada ucapan wa ila ma huwa aghlazu wa ila ma huwa akhafu biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertemuan yang akan datang, kita akan melihat kepada tajuk yang seterusnya, masih lagi dalam tajuk An-Naskhu, iaitu bahagian yang seterusnya. Bolehkah ayat Al-Quran menasahkan ayat Al-Quran? Bolehkah hadis Nabi menasahkan ayat Al-Quran? Bolehkah hadis Nabi menasahkan hadis Nabi yang lain? Boleh atau tidak? InsyaAllah kita akan melihat datang biiznillah subhanahu wa ta'ala usia insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan bersama-sama kita waktu-waktu petang ni, semuanya diberkati Allah. Doakan saya jadi orang alim. Lalu lemah, saya mengharapkan tuan-tuan yang mendoakan saya, moga-moga Allah memberikan kekuatan ke atas saya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Saya doa orang yang paling rendah di kalangan semua yang ada. Saya mendoakan semua kita, insya-Allah moga-moga diberkati oleh Allah. Moga-moga semuanya akan bersama dengan Nabi, sebab Nabi SAW menyatakan al-mar'u ma'aman ahab, dengan yang dicintainya. Dan kita semua, cinta kita yang paling agung adalah untuk Allah dan untuk Nabi.
Maka apabila cinta kita untuk Allah dan untuk Nabi, Nabi pula bersabda, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. InsyaAllah kita akan bersama dengan Nabi SAW, walau macam mana keadaan sekalipun usaha kita. Allahumma amin. Moga-moga kita dijaga oleh Allah daripada jatuh ke dalam kemurkaannya. Moga-moga Nabi tidak walaupun kita banyak melakukan kesilapan. Semoga diberkati Allah seluruhnya. Semoga diberkati Allah oleh Allah, disayangi oleh Nabi SAW. Moga-moga bertemu lagi dalam pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khaira. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala luqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama yankiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adika sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimat lama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Tuan-tuan, saya terlupa kita tak huraikan lagi dari segi contoh bagaimana ayat yang satu ketika dahulu mewajibkan kita seorang kena lawan 10 ditutup mudah. Saya terlupa tuan-tuan. Asyik cerita tentang Nabi, akhirnya kita lupa. Tapi Alhamdulillah, betapa indahnya lupa tersebut kerana mengingati Nabi SAW. Apa pun kita akan bincangkan semula insyaAllah dalam pertemuan akan datang. Berkenaan dengan wa ila ma huwa akhaf, berkenaan dengan bagaimana perang satu ketika dahulu berat, akhirnya hari ini sudah direka. Allah Subhanahu bizikri sidna nabi nasina kullu haga illa nabi alaihi salatu wasallam. Bila sebut Nabi, kita lupa semua benda. Yang kita hanya ingat hanya Nabi alaihi salatu wasallam. Semoga diberkati Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.